La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ayat ataupun bacaan Sayyidul Istighfar ini ataupun penghulu istighfar ini, Nabi SAW selalu membacanya. Dan daripada hadis riwayat Al-Bukhari, siapa yang membacanya pada waktu pagi dan dia meninggalnya pada waktu tengah hari dan petang itu, rohnya akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membacanya pada waktu malam petang, dia meninggal pada waktu itu dan rohnya akan berada di syurga Allah taala pada subuh harinya. Jadi muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah Al-Imam Ghazali menyatakan, kita jangan rasa istighfar kita sekali je dah diterima Allah. Tak. Istighfar hendaklah diulangi dengan istighfar yang lagi. Istighfar hendaklah diulangi dengan istighfar lagi. Diulangi dan kita tak tahu mana satu istighfar kita yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana satu taubat kita yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW selalu membacanya. Muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi apakah yang Nabi SAW buat apabila tiba saja, iaitu di bulan yang barakah ini, iaitu bulan Rejab? Nabi SAW membaca sepotong ayat yang tak dapat dibaca pada bulan-bulan lain. Kelebihannya sangat banyak. Nabi selalu membaca ayat ini sebanyak 70 kali di waktu pagi dan di waktu malam. Apakah ayatnya, perempuan? Perempuan ikut saya baca lagi. Boleh? Daripada duduk, ya kan? Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Mudah tak tuan-tuan? Mudah puan-puan. Tengah bawa kereta, tengah goreng ikan, kan? Boleh. Tengah basuh baju, lagi dalam bukan bilik air, ya? Boleh baca. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Apa makna Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya? Perempuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli, ya Allah, ya Tuhan aku, ampunkanlah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Kalau Allah tuan-tuan dah ampunkan kita, rahmati kita, Allah redha pada kita. Dan seterusnya, watub alayya, dan terimalah taubat kita. Siapa boleh confirm dengan saya yang berada di rumah ini tidak melakukan kesilapan? Siapa boleh angkat tangan? Ada? Tak ada. Semua. Sebab tu Nabi kata setiap anak Adam berdosa. Dan untuk menghapuskan dosa tu apa? Taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah antara taubat yang dibaca di bulan Rejab ini, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Maka puan-puan rahmati Allah, kalaulah kata, Ustaz, susah sangat saya nak hafal istighfar Rejab, penghulu istighfar. Lepas tu saya nak baca Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Apa yang tuan-tuan biasa baca? Contohlah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini selalu baca tak? Ya, baca. Sedangkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ni power, perempuan.
Kalau kita amalkan dengan bersungguh-sungguh yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan wirid harian kita, power. Kenapa power, Ustaz? Kerana dia ada 3 kalimat yang sangat kuat di sisi kita sebagai ahli tauhid, orang yang belajar agama Allah. Apa kalimatnya? Dalam kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ni, apa dia punya kalimat yang kuatnya? Yang pertama, la ilaha illa anta. Ini lafaz apa? Lafaz zikir, lafaz tauhid. Sebab tu kalau kita membaca Yasin, datang rumah orang ataupun ke masjid surau, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu zikri, sebaik-baik kita mengingati Allah dengan kita melafazkan kalimat la ilaha illallah. Bila kita sebut lafaz taubat Nabi ini, la ilaha illa anta, anta tu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka ini. Lafaz yang kedua, subhana. Subhana ni lafaz apa? Lafaz apa? Tasbih. Nabi kata, tuan-tuan, puan-puan, ada satu lafaz kata Nabi yang ringan di bibir kita dan berat di timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia, puan-puan? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Baca, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya kalimat apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kuntu minaz zalimin ini lafaz taubat. Ya Allah, Tuanku, aku telah menzalimi diri aku. Macam Nabi Adam, dia dicampakkan ke dunia, dia menangis, dia membaca kalimat taubat juga. La ilaha illa anta Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan aku telah menzalimi. Ya Allah, ya Tuhan aku telah menzalimi diri aku. Wa in lam taghfir lana, dan sekiranya Engkau tidak mengampunkan aku, memaafkan aku, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sangat rugi. Maka puan-puan rahmati Allah, yang tak dapat kita nak membaca boleh, yang dah dapat kita teruskan. Tak payah kita cari-cari, tertulis-tulis. Kalau nak tulis lagi bagus, nak hafal lagi bagus. Puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita belajar, puan-puan? Untuk apa kita memperhatikan seperti mana yang saya nyatakan tadi, istighfar, sayyidul istighfar, adalah untuk bekalan mati kita. Bekalan mati kita. Nabi SAW menyatakan, apabila kamu mati nanti, wahai anak Adam, ada 3 perkara yang akan ikut kamu ke kuburan kamu. Saya, puan-puan, makcik-makcik, bila mati ada 3 perkara yang akan ikut. Apa dia yang pertama, kata Nabi SAW, iaitu anak penak kita. Anak penak kita akan ikut kita. Anak kita, menantu kita, suami kita. Kalau suami ada isteri 4, 4 isteri ikut dia ke kuburan. Itu. Yang kedua, Nabi kata harta kita. Harta kita akan ikut kita ke tanah kuburan. Harta tu apa? Kita punya kereta, kita punya gerabak sawit, sebagainya, apa pun ada kita keluarkan. Harta kita akan bawa kita ke kuburan. Yang ketiga, akan ikut kita untuk ke kuburan apa? Amalan kita. Nabi kata 2 yang akan balik, 2 yang akan pulang, dan 1 akan kekal dengan kamu di liang lahat kamu, di dalam kubur. Apa dia yang akan balik? Anak pinak kita balik, isteri suami kita balik, cucu kita balik, anak-anak kita lelaki, perempuan, menantu kita balik. Yang kedua apa? Harta kita balik. Harta yang kita pakai hari-hari, pagi, petang, siang, malam, bawa pergi shopping, bawa pergi hospital, bawa pergi mengaji, bawa pergi kuliah, bawa pergi masjid, bawa pergi surau.
kita tak bawa, bye-bye, tinggal dekat dunia. Apa yang kita bawa, perempuan? Amalan kita. Amalan kita yang akan bersama dengan kita masuk di liang lahat kita. Jadi apakah bentuk amalan kita ini? Inilah bentuknya. Yang perempuan datang mengaji, yang perempuan datang untuk belajar kitab, inilah amalannya. Rebutlah peluang semasa ada roh lagi, tuan-tuan, ada jasad lagi. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan, man yuridillahu khairan, siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan dia kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah Taala akan terangkan dia dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan terangkan dia dengan Islam. Allah Taala tak terangkan dia dengan benda-benda lain. Sebab tu kita beruntung di usia-usia begini Allah buka pintu hati kita untuk kita belajar, ada ruang untuk kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat kali ganda untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah serba sedikit apa yang dinyatakan dalam kitab ini mengenai tentang kelebihan di bulan Rejab ini. Maka kita lihat, bila sesuatu benda itu dikesampingkan namanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadi sesuatu yang hebat. Contohnya baitun, rumah. Bila dikesampingkan dengan Allah, jadi baitullah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi hebat. Apa lagi puan-puan? Iaitu syahrun. Syahrun bulan. Bila dikesampingkan dengan Allah, syahrullah, bulan Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Rejab. Apa lagi? Masjid, masjidullah, masjid Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi hebat. Maka puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di situlah kehebatannya kalau setiap apa juga disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyelurusi bulan Rejab ini ada satu peristiwa. Ada satu peristiwa yang sangat besar di sisi Islam. Di dalam sejarah Islam ada satu peristiwa yang paling besar. Tempatnya iaitu mukjizat yang kedua selepas Al-Quranul Karim. Apa dia tuan-tuan? Iaitu Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah poin kita pada petang ini, untuk kita serba sedikit mengetahui kisah ini dan menjadi iktibar kepada kita sebagai orang yang beriman, yang tak dapat melihat tapi wajib percaya, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua perkara yang kita lihat kita wajib percaya, itu sudah tentu. Perkara yang tak dapat kita lihat pun kita wajib percaya. Kerana dalam ilmu tauhid dikenali sebagai perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara sam'iyat yang kita tak dapat lihat, kita dengar, kita wajib percaya. Contohnya apa? Iaitu syurga. Puan-puan dapat lihat, tak dapat lihat. Contohnya neraka, dapat lihat, tak dapat lihat. Sirat, mahfuz, luh, dapat lihat, tak dapat lihat. Tapi kita wajib percaya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat dapat lihat, tak dapat lihat. Kitab Injil, Taurat, Zabur dapat lihat, tak dapat lihat. Tapi kita wajib percaya pada kitab. Nabi-nabi yang tak dulu tuan-tuan dapat lihat, tak dapat lihat. Hatta Nabi Muhammad SAW pun kita tak dapat melihat, tapi kita kena beriman dan wajib percaya kepada 25 orang Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya iman. Maka perempuan rahmati Allah, Allah menerangkan dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada umatnya bahawa Allah mulakan perkataannya, kalimatnya dengan menyatakan subhanah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada kehebatan selain daripada
Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama menyatakan, bila kita menyatakan subhana, maha suci Allah, maka tergantung kepadanya dua perkara. Pertama iaitu iftiqaru ilaihi masiwa. Apa yang dikatakan iftiqaru ilaihi masiwa? Semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu benda pun di dunia ini yang tidak berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi manusia berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Berhajat pada makan, minum dan sebagainya, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jadi manusia jangan sombong. Jadi manusia jangan sombong. Allah bagi kita mata, telinga, mulut dan sebagainya, semua itu milik Allah. Apa yang kita punya? Apa yang kita punya, tuan-tuan? Tak ada kita punya, semuanya milik Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Hai manusia, nikmat apa lagi yang engkau telah dustakan? Allah sebut. Nikmat apa lagi yang kamu telah dustakan daripada? Allah bagi kita mata, Allah bagi kita mulut, Allah bagi kita kaki, Allah bagi kita tangan. Kadang-kadang manusia itu lupa untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nanti manusia yang lupa untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, Allah menyatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinna wal ins. Sesungguhnya firman Allah, sesungguhnya banyak di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu jin dan manusia. Kenapa Allah sebut jin dan manusia? Lahum qulubun, Allah Taala bagi di hati. Hati semua ada. La yafqahuna biha. Dia tak gunakan hati dia. Tak gunakan hati dia. Dia buat tak pandang, indah tak indah je bila dengar seruan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila orang menggunakan hati, tuan-tuan, dia gunakan perasaan dan dia menggunakan iman. Yang seterusnya Allah menyatakan walahum a'yunun, aku bagi engkau dua mata, la yubsiruna biha, tapi kamu tidak menggunakan dua mata kamu. Kamu lihat betapa seksa dan azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah mendurkai Allah. Tetapi kenapa kamu buat juga? Allah tunjukkan satu persatu peristiwa yang berlaku di Aceh, peristiwa tsunami dan sebagainya. Allah nak bagi ingat, tapi kenapa kamu tidak ambil iktibar? Sedangkan kamu akan mati berjumpa dengan aku. Walahum azanun, Allah Ta'ala bagi kita dua telinga, la yasma'una biha, tetapi kita tidak mahu menggunakan telinga kita. Kita mendengar tarhim, kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran kita mendengar dan membacanya, tapi adakah kita faham dosa orang yang tidak menutup aurat, dosa orang yang meninggalkan sembahyang? Adakah kamu faham? Sedangkan kamu membacanya. Kadang-kadang ada manusia buat pandang tak pandang. Maka Allah mengatakan orang seperti ini, Allah katakan ulaika kal an'am, orang macam ni seperti binatang, kata Allah. Kalau saya cakap binatang mungkin puan-puan marah, tapi kalau Allah yang berfirman, orang yang Allah bagi hati, Allah bagi mata, Allah bagi telinga, tapi semuanya terhijab, tertutup, Allah kata orang macam ni ulaika kal an'am, seperti binatang, balhum adall, bahkan teruk daripada binatang, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Binatang, tuan-tuan, dia makan dan minum saja. Apa yang Tuhan dia bagi, dia makan dan minum dan dia mencari. Malah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali, tuan-tuan. Sebab tu kita kesian. Tengok ada manusia cari duit, pagi-pagi dah cari, malam baru balik. Tak ingatkan Allah Subhanahu wa taala, cari rezeki di bumi Allah. Tapi Allah ada kemurkai mereka? Tak. Walaupun dia meninggalkan suruhan Allah, Allah tetap dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah bagi makan, bagi rezeki dan sebagainya. Kasih sayang Allah amatlah luas, tuan-tuan. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya,
azab Allah itu amatlah pedih. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mulakan ayat ini dengan subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Yang memperjalankan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni bukan Nabi berjalan. Kalau Nabi berjalan seorang-seorang, tuan-tuan, sampai ke tak pada akal dia? Tak sampai. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Dia menggunakan kalimat asra, memperjalankan. Siapa? Allah memperjalankan Nabi. Macam mana Ustaz? Okey. Puan-puan ada kebun dekat Tanjung Gading. Daripada Jalan Daud pukul 8 pagi, tiba Tanjung Gading pukul 8.45. Kebun durian ada 5 ekar. Berkebunlah. Berkebun. Pukul 12 balik semula Jalan Daud. Sampai saja di pertengahan, rasa perut sakit, singgah sarapan. Lepas tu balik Jalan Daud. Balik Jalan Daud, kemaskan diri. Tiba-tiba seluk dalam kocik puan-puan ada semut. Banyak. Tengok semut. Keluarkan semut tadi. Agak-agak semut ni daripada mana puan-puan? Semut ni tadi tengok dekat rumah pakaian bersih. Tak ada semut pun. Agak-agak semut ni daripada mana? Semut ni daripada kebun durian perempuan tadi tu. Dekat Tanjung Gading tu. Dia ikut balik sampai Jalan Daud. Dia ikut perempuan tau. Bukan dia berjalan sendiri apa semua. Senang tak kerja semut tu? Senang tak? Ya senang. Kalau dia berjalan sendiri tuan-tuan, tak tahu boleh naik tak jambatan Muar tu tuan-tuan rahmati Allah. Tapi kerana puan-puan yang bawa dia duduk kat dalam kocik puan-puan, maka sampai dekat Jalan Daud dalam keadaan selamat walafiat. Berjumpa dengan semut dekat Jalan Daud pula tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam tu mudah. Kalau kita dengan semut macam tu mudah, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah bagi Allah. Malah Allah sediakan pula kenderaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan jangan ada manusia yang berfikir Nabi ni terbang. Macam budak-budak belajar, dia kata Nabi ni naik ke langit terbang macam Ultraman. Bukan. Dalam hadis menyatakan ataitu bil burak. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan burak kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burak ni satu binatang syurga. Bila malaikat kata ada orang nak naik kamu, mereka jadi garang. Burak ni jadi garang. Tak kasih orang naik dia. Garang, haiwan yang ganas. Bila malaikat kata yang nak menaiki kamu ni, yang nak tunggang kamu ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendak menunggang burak ini, menangis burak ni tuan-tuan. Betapa sukanya dia bila kekasih Allah nak menaiki dia. Sebab itulah orang pun tuan-tuan, kalau dia garang-garang, kalau disebut nama Nabi SAW, dia tidak merasa sedih. Apakah jenis orang tu tuan-tuan? Sebab itulah di hari Jumaat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Tengok daripada kisah ini, burak itu pun berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi. Hamba ini menjadi dalil yang kuat Nabi dia di Isra wal Mi'rajkan dengan roh dan jasadnya. Roh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tuan-tuan, dia ada jasad je, roh dia tak ke mana tuan-tuan, namanya apa? Mayat. Itu semua orang boleh. Contohnya orang tidur, jasadnya ada, rohnya ke mana? Tidur jugalah kan.
Tapi ada tak orang tidur rohnya ke mana-mana? Ada tak? Ada. Itu yang kadang-kadang tidur senyum sendiri, tidur menangis sendiri. Ada. Petang tengok kita Hindustan, khusyuk tengok dekat Taj Mahal. Malam dia pula mimpi dia dekat Taj Mahal tengah berlari-lari, tuan-tuan. Jadi ulama mengatakan kalau mimpi, ramai orang boleh mimpi dia. Malah lagi hebat lagi, tuan-tuan. Tapi ini menunjukkan Nabi SAW, bila kita kata hamba, hamba tu dia mesti ada roh dan jasad, tuan-tuan. Hamba mesti ada roh dan jasad. Hamba Allah. Kalau mati, hamba ke tak? Tak, dah jadi mayat. Kalau hamba Allah, subhanallazi asra bi abadihi, mesti ada roh dan jasad. Nah, jadi ulama menyatakan Rasulullah SAW diisrakan dengan roh dan jasad, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi asra bi abdihi lailan, dalam satu malam. Dalam satu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dia letak nama masjid, tuan-tuan? Bukankah Nabi dia boleh pergi Isra' Mi'raj daripada rumah Ummi Hani, makcik Nabi SAW, terus naik ke langit Isra'? Kenapa Allah sebut masjid? Pertamanya bila Allah menyatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Allah nak tunjuk kepada kita kebesaran rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita bermunajat pada Allah, tempat kita tolong diri kita untuk selamatkan daripada segala kemunafikan, iaitu di mana? Rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tak ada masa pergi masjid. Imam Nawawi kata apa, tuan-tuan, daripada hadis Nabi SAW? Siapa yang kakinya tak pernah pergi ke masjid Allah, jangan harap kakinya boleh membawa dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingat ni, saya ulang sekali lagi. Jika seseorang itu kakinya tak pernah membawa dia ke masjid Allah, jangan harap kakinya itu besok boleh membawa dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu kadang-kadang kita sedih, orang yang tak solat ni, mati je, mayatnya je yang datang ke masjid. Daripada mula, daripada pertengahan, daripada umur lanjutnya, nampak ke tidak masjid Allah Subhanahu wa taala? Dan Nabi SAW menyatakan banyak hadis mengenai tentang masjid Allah Subhanahu wa taala ini, puan-puan. Nabi menyatakan ada 7 golongan di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan di bawah naungan arasy di hari yang mana tidak ada apa naungan. Siapa dia, tuan-tuan? Antaranya orang yang hatinya terpaut dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW berpesan lagi, jika kamu melihat seseorang itu ulang-alik ke masjid, yakinlah imannya, kata Nabi SAW, maka imannya tidak akan culas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nak ceritakan ayat ini dan khulasanya memang panjang. 3 jam pun belum tentu lagi Isra' wal Mi'raj kita boleh dapat habiskan. Saya tadi terus kepada ayat. Saya tak cerita itu sebabnya kenapa Nabi SAW ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala Isra' wal Mi'raj. Ulama mengatakan ada 3 sebab yang utama. Sebab yang pertama, puan-puan rahmati Allah, wafatnya pakcik Nabi SAW. Siapa pakcik Nabi? Abu Talib. Pakcik Nabi anak Abdul Muttalib ada berapa orang? Dalam sirah kata ada 10 orang. Yang Islam berapa orang? Yang Islam berapa orang? 2 orang yang Islam. Siapa dia? Sayyidina Abbas dan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhuma.
Sayyidina Abbas dan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhuma. Sayyidina Hamzah terkorban. Wafatnya ketika mana? Di dalam peperangan Uhud. Dadanya dibelah oleh Wahsy. Nabi melihat kejadian itu, Nabi menangis. Wahsy belah dada Sayyidina Hamzah, ambil dada Sayyidina Hamzah, ambil hati Sayyidina Hamzah, dan dimakannya puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi melihat, Nabi menangis kekalahan umat Islam dalam di peperangan Uhud. Maka puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pakcik Nabi Abu Talib, dia tak Islam tapi dia sayang Islam. Ada manusia tuan-tuan, walaupun dia ni bukan beragama Islam, tapi dia respect dengan orang Islam. Kenapa? Orang Islam tunjukkan tauladan yang baik, akhlak yang baik. Dia respect dengan Islam. Cara orang Islam, akhlak orang Islam, dia berjiran dengan jiran sebelah rumah dia. Orang Islam tunjukkan akhlak yang baik. Nabi sendiri ajar kita bermaafan dan berbuat baik pada orang bukan Islam. Bukan kita cemoh dia, bukan kita maki dan sebagainya. Kalau kita cemoh dan maki dia, dia makin jauh dengan kita. Lagi-lagi nak pilihan raya ni tuan-tuan ya, puan-puan ya. Jangan. Kita ambil hati dia, berbaik dengan dia. Tak salah kita berbaik dengan dia. Contoh, satu peristiwa di mana orang Yahudi tuan-tuan kencing di masjid Nabi SAW. Kencing, berdegit kencing. Sahabat marah dia. Nabi kata, jangan. Nabi kata, la taqta'ul baul. Jangan kamu potong kencing dia. Nabi kata, marah pun jangan, tegur pun jangan. Biarkan dia habiskan kencingnya. Habiskan kencingnya. Nabi suruh macam tu. Sahabat kata, kenapa pula Muhammad ni? Kan dia kurang ajar. Kalau kita mesti kata punya kurang ajar tu. Tapi Nabi kata, la taqta'ul baul. Jangan kau potong kencing dia, biar. Dan bila dia selesai buang air kecil, Nabi ambil air, siram air kencing ni tuan-tuan, buat. Sahabat tengok Nabi SAW pelik. Nabi panggil dia, dia kata, jangan kamu buang air dekat sini. Ini tempat ibadah, tak pantas. Dia kata tempat ini dikenakan najis, kata Rasulullah SAW. Apa jadi Nabi SAW ketika itu? Beberapa orang yang buat kerja itu tuan-tuan peluk Islam kerana akhlak dan sifat Nabi SAW. Ini kalau orang Islam tuan-tuan. Orang kafir boleh nombor ekor, dia pun sama berdiri dekat belakang orang kafir tu. Macam ni ke orang kafir nak respect? Dia pun sibuk beli nombor ekor juga. Perempuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Orang kafir kata apa? Orang Islam kata apa? Kamu pun sama je dengan aku. Tak. Sebab itu yang membezakan, yang paling ketara membezakan kita dengan orang bukan Islam apa? Solat. Perempuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pakcik Nabi Abu Talib meninggal dunia. Yang banyak membantu Nabi, yang banyak memberikan Nabi SAW perlindungan. Sampai menangis Rasulullah Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah mendengar doa Nabi, Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi siapa-siapa hidayah. Yang boleh bagi hidayah walakinnallah, akan tetapi Allah yang boleh bagi hidayah kepada semua manusia, puan-puan rahmati Allah. Sebab itu kita buat program, buat majlis Yasin, buat program kuliah dan sebagainya. Masjid puan-puan ada, kelas-kelas takmir ada. Apa lagi program puan-puan? Kita bukan nak mengharapkan ramai orang datang. Itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Islam Allah tak suruh paksa pun datang. Kita boleh cakap je. Yang boleh membawa dia ke masjid, ke surau, program-program kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pintu hatinya terbuka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puan-puan rahmati Allah, begitulah yang pertama, kematian bapa saudara Nabi Abu Talib.
Yang kedua apa perempuan yang menyebabkan Nabi ni bersedih, yang dinamakan sebagai al-yaumu al-haznu, ulama kata tahun kesedihan. Perempuan ada tahun kesedihan tak? Ada tak orang? Tergantuk dah. Ada tak tahun kesedihan dalam hidup perempuan? Ada. Kadang pakcik mati, mak mati, ayah mati. Ada tak tahun kesedihan? Ada. Begitu juga dengan Nabi. Dia ada tahun kesedihan dia. Tapi tahun ni, tahun kesedihan Nabi ni straight. Lepas pakcik dia mati, isteri yang disayang Khadijah meninggal dunia. Isteri yang disayang Khadijah. Khadijah Nabi ni bukan macam Khadijah Jalan Daud, perempuan. Isteri Nabi ni, Nabi SAW sungguh sayang. Semenjak Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi tak pernah berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain. Sampaikan kalau kita tengok dalam satu kitab tuan-tuan, kitab sirah, Dr. Said Ramadan Al-Buti menerangkan kebaikan Khadijah ni tuan-tuan rahmati Allah, hebatnya perempuan ni. Satu kisah yang mana Nabi SAW mendapat wahyu di dalam Gua Hira. Datangnya malaikat Jibril memeluk Nabi SAW. Jibril menyatakan, Iqra, 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 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Peluk. Bacalah, bacalah, bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Maka Nabi SAW terkejut. Siapa yang datang kepada aku ini, kata Rasulullah SAW. Kalau kita pun terkejut tuan-tuan. Kalau ada sakit jantung tak tahu boleh lepas ke tak lepas tuan-tuan. Tengah-tengah nak tidur orang datang peluk kita, Iqra, Iqra. Pasal apa ni? Kan? Tapi Nabi SAW begitu juga. Takut balik menuju ke rumah Khadijah. Tiba je di pintu rumah Khadijah, Khadijah tak cakap banyak puan-puan. Khadijah terus peluk Nabi SAW. Kalau puan-puan cakap banyak tak? Cakap, abang daripada mana ni bang? Kan saya kata dengan abang, buat apa nak pergi, tolonglah bang, jangan menyusahkan saya. Kan? Tapi Khadijah tak cakap banyak, peluk Nabi. Bila Nabi kena peluk dengan insan yang bernama Khadijah ni puan-puan, terus tenang batang tubuh Rasulullah. Bukan itu saja, ambil tangan Rasulullah, Khadijah bawa ke bilik. Bawa ke bilik, bukan bawa saja, selimutkan Nabi SAW. Ada orang bawa aja tu sana selimut, selimut dah sendiri. Ada orang macam tu, kan? Tapi dia bukan dia bawa saja, selimutkan Nabi SAW. Bukan tu saja puan. Bukan habis kat situ. Maka risaunya sang isteri ni jumpa pakcik saudara dia. Siapa nama pakcik saudara dia? Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal ni seorang pendeta Yahudi. Cakap dengan Warqah bin Naufal, siapakah yang datang kepada Muhammad di dalam gua, ceritakan. Maka Warqah bin Naufal kata, jangan risau. Yang datang kepada Muhammad itu adalah yang bernama An-Namus. Namus ini siapa tuan-tuan? Nama malaikat Jibril di dalam kitab Injil tuan-tuan, yang pernah datang kepada nabi-nabi yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala yang dahulu. Balik saja Khadijah bagi tahu Nabi daripada keadaan takut, terus Nabi SAW bertukar menjadi gembira tuan-tuan. Isteri yang macam ni meninggal dunia, Nabi bersedih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puan-puan rahmati Allah, sebab itulah jodoh pertemuan di tangan Allah. Ada seorang pakcik tu, dia beritahu dengan saya ni ustaz, isteri saya ni seorang yang paling saya sayang ustaz. Saya kata, ada lain isteri tu? Saya kata, tak ada lah ustaz, seorang ni lah. Saya dah malas nak kahwin lain ustaz, cukuplah seorang ni je. Rupanya tuan-tuan, baru lepas PKP hari tu, berapa sebulan, tak sampai sebulan, dia kahwin lain. Dah 5 tahun dia tuan-tuan. Dia jumpa saya, ustaz ni kat jemputan saya ustaz. Jemputan siapa nak awak nak kahwin ke? Bukan saya lah ustaz, kata dia tak nak kahwin. Alah ustaz dia cakap jodoh pertemuan ni dengan Tuhan. Dia kata, ya betul. Ya tuan-tuan rahmat Allah, itulah hakikatnya.
Maka puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah meninggal dunia, Nabi cukup bersedih. Bila Nabi Khadijah telah meninggal dunia, pakciknya Abu Talib pun meninggal dunia, Nabi ingin mencari ketenangan. Nabi nak pergi ke Taif. Nabi nak pergi ke Taif, nak menghiburkan hati Nabi SAW. Jauh Taif daripada Mekah 100 langkah, 1000 langkah berjalan kaki. Dalam kitab sirah katalah 1000 langkah berjalan kaki, jauh. Agak Nabi dia masuk ke Taif, orang Taif suka Nabi SAW. Rupanya orang Taif, tuan-tuan, memaki hamun Rasulullah, baling Rasulullah SAW dengan batu, hina Nabi sampai luka tapak kaki Nabi, luka kepala Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun menangis dan berdoa pada Allah, mengadu kelemahan Nabi SAW kerana dibaling dengan penduduk Taif. Kita lihat Nabi pun mengadu kelemahan dia di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni yang dhaif ni, tuan-tuan, insan yang begini, tak mengadu kelemahan kita depan Allah Subhanahu Wa Taala, siapalah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kita bergaduh, kita masam muka, kita ada orang buat jahat dengan kita, tak ada lain, mengadulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadu dengan manusia ni, tuan-tuan, sekejap, tapi mengadu dengan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan masalah. Maka muslimin muslimat rahmati Allah, panjang lagi ni, ada 1 jam lagi tuan-tuan masa yang diberikan pada saya ni. Kan, jangan simpan apa-apa dulu, kan, teruskan mendengar. Maka puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat. Malaikat kata, wahai Muhammad, hendak tak engkau aku campakkan 2 bukit di Taif ini kepada orang-orang yang telah memusuhi engkau? Apa kata Rasulullah? Nabi kata, jangan malaikat. Kita tak tahu keturunan dia besok ni sama ada disayang kita, sayang Islam, sembah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Kalau kita binasakan di awal-awal, kita pun tak tahu. Mudah-mudahan ada kebaikan satu hari nanti. Doa Nabi ni diangkat oleh malaikat. Kita tengok sekarang, tuan-tuan, semuanya Islam, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. 3 sebab ini yang menyebabkan Nabi SAW dihiburkan Allah. Daripada sedih Nabi, tawajuh pada Allah, maka Allah perjalankan Nabi. Dia punya ibrahnya, Nabi mendapat perintah solat 5 waktu. Ni hadiah yang paling besar. Bukan Nabi sahaja, umat Nabi Muhammad SAW. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita. Kalau saya nak ceritakan daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, lepas naik ke langit, tuan-tuan, 3 jam tak cukup, 4 jam bangun-bangun. Perempuan nak ke? Payahlah, kan. Lagipun kita baru mukadimah dia je. Nanti malam 27, 28, 29 mesti ada masjid Rasulullah yang buat. Ataupun puan-puan beli kitab, baca lagi, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritakan cukup panjang perjalanan peristiwa ini. Yang paling penting, Nabi naik dan Nabi dapat perintah sembahyang. Sembahyang ni, tuan-tuan, satu perkara yang wajib. Satu perkara yang wajib, bukan boleh main-main. Fawailul lil musallin, Allah sebut. Orang yang tak sembahyang ni, ada neraka Allah Subhanahu Wa Taala buat untuk dia. Neraka wil namanya, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam peristiwa itu Nabi menyaksikan satu peristiwa. Manusia yang dihantuk kepalanya ke batu, pecah kepalanya, dan dia bangun jadi balik kepalanya, dihantukkan lagi jadi kepala, dihantukkan lagi. Maka Nabi tanya pada malaikat, siapakah itu? Iaitu orang yang mensia-siakan dan sengaja meninggalkan solatnya. Mensia-siakan solat, akhir waktu baru sembahyang. Akhir waktu baru sembahyang, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW naik ke mana? Naik ke langit Allah Subhanahu Wa Taala, dapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sembahyang sebanyak 50 waktu sehari sembahyang. Agak-agak kalau 50 waktu Allah Taala bagi, puan-puan, boleh buat tak, puan-puan? Jawapan boleh ke tak? Jangan cakap insya-Allah memang tak boleh buat punya, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu surau tu, insya-Allah Ustaz. Dia cakap jangan, dia kata.
Nabi Musa pun kata kamu tak boleh buat, umat kamu. Nabi Musa kata perempuan, dia ada benda yang kita boleh jawab insya-Allah, ada benda yang boleh kita jawab tak boleh. Kalau tak boleh cakap tak boleh. Orang kata kamu boleh terjun daripada tingkat 100 tak? InsyaAllah boleh. Itu gila. Ada boleh yang kita sebut insyaAllah, ada benda yang kita tahu disebut insyaAllah perempuan. Kan? Maka Nabi SAW, summa faradtu ala salatin hamsina salat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi Nabi 50 waktu sehari semalam. Maka bila dapat perintah 50 waktu, pergi dekat Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, tahfid alai. Tahfid ni kurangkan lagi. Maka dapat 40 waktu sehari semalam. Kalau 40 waktu boleh buat tak kawan? Tak boleh juga, kan? Akhirnya tuan-tuan turun naik. La yastati'. Kata Nabi Musa, kamu tak mampu. Minta lagi, akhirnya dapat 5 waktu sehari semalam. 5 waktu sehari semalam ni Nabi Musa kata, umat kamu pun tak boleh buat, minta lagi. Nabi kata, intaha, cukup. Nabi kata, seperti mana yang Allah bagi tahu, bahawasanya kalau umat aku mengerjakan 1 kali solat, pahalanya 10. Kalau 5 kali solat, 50. Seperti mana yang aku nak bagi pada umat aku, kata Nabi SAW. Maka perempuan rahmati Allah, dalam Al-Mudassir menyatakan, iaitu neraka sakar, iaitu golongan orang yang tidak semayang, tempatnya akan dicampakkan ke dalam neraka sakar. Dalam surah Al-Mudassir, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan demikian. Okey, lagi 10 minit masa yang tinggal. Siksa bagi mereka yang tidak semayang. Mungkin kita semayang, puan-puan, mungkin kita solat, tetapi kita kena tengok kepada orang lain pula. Ada orang anaknya tak solat, tak apa, kecil lagi, tak apa, nantilah dulu, budak tu penat. Tak boleh. Sebab tu Nabi kata, latihlah anak kamu umur 7 tahun lagi dah solat. Jangan kita manja-manjakan dia. Balik sekolah petang dah penat, apa semua, semayang. Sebab tu kalau anak murid saya, tuan-tuan, bila tiba di sekolah tak semayang, saya suruh semayang. Walau dia pun peringkat kecil ke, pergi semayang dulu, lepas tu masuk kelas. Maka puan-puan, Nabi SAW menyatakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam surah Al-Mudassir, akan ada neraka yang dinamakan dengan neraka sakar. Sebab itulah banyak kitab tuan-tuan menyatakan seksa orang yang tak semayang. Allah tunjuk dekat dunia lagi, Allah tunjuk. Apakah siksaan bagi orang yang tak solat? Allah kurangkan keberkatan umurnya. Ingat, Allah kurangkan keberkatan umurnya. Umurnya panjang sampai 90 tahun, tapi tak ada berkat. Duit sentiasa tak cukup. Allah Subhanahu Wa Taala serang sakit dan sebagainya. Bergaduh suami isteri, bergaduh anak beranak, kena cek semayang betul ke tak. Sebab tu kita sedih. Ada orang Allah Ta'ala tak bagi dia hidayah, mungkin belum lagi, ataupun tak mencari dan sebagainya. Kadang-kadang duduk ke kedai kopi, orang tengah azan maghrib main dah. Kau makan 1, aku makan 2, aku makan 3, kau makan 4. Kadang-kadang macam tu, puan-puan. Sebab apa, puan-puan rahmati Allah? Kerana Allah kurangkan keberkatan hidupnya. Dan seterusnya, tiada tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah cabut cahaya iman pada muka dia. Allah cabut tanda iman pada muka dia. Orang tak semayang, kita akan nampak tanda mukanya hitam menggadang. Dengan tuan-tuan besok pergi kedai kopi, nampak orang, puan-puan datang dekat-dekat, ini mau tak semayang ni. Habis puan-puan kena buang baling air kopi, jangan. Tengok je perempuan, kita tahu. Kalau orang perempuan ni mungkin susah. Orang lelaki ni tahu. Perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kepada dia. Kan, sebab itulah tanda orang ni Allah Ta'ala tengok daripada roh muka dia lagi. Walaupun dipakai putih barulah putih, betul kan? Tapi itu tak cukup lagi. Tak putih lagi, puan-puan. Daripada apa? Daripada ambil wudu. Sebab tu Nabi SAW dalam sepotong hadisnya, sahabat tanya,
Ya Rasulullah, bagaimana aku nak mengenali umat aku di padang mahsyar nanti? Maka Nabi SAW menyatakan, aku akan dapat tahu umat aku di padang mahsyar dengan tempat wuduknya bercahaya. Apa yang tempat wuduk bercahaya? Mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Daripada itulah aku dapat mengenalinya dan aku akan menolongnya. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala itu tadi hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala langsung tak bagi pahala. Jika dia menginfakkan hartanya, Allah tak bagi pahala sedikit pun. Banyak sedekah pun, banyak tolong orang pun, tapi tak semayang, Allah tak bagi pahala. Allah bukan zalim, tapi itulah hakikatnya. Maka seterusnya seksa ketika sakaratul maut. Ketika nak mati, para ulama menyatakan kalau diberi minum air daripada 7 lautan pun tak terasa dahaga dia boleh hilang, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, seksa ketika di dalam kubur, Allah akan sempitkan kuburnya. Bukan Allah akan sempitkan kuburnya saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ular, tuan-tuan, di dalam kuburnya. Allah datangkan ular. Bila Allah datangkan ular, tuan-tuan, maka ular akan membelitnya. Sakratul Asra, nama ular tu akan membelitnya dan menelannya. Kalau mati je tak apa, masalahnya tak mati-mati, hidup balik. Diseksa hidup balik, diseksa hidup balik, diseksa hidup balik. Maka puan-puan rahmati Allah, hati-hati kalau kita ada meninggalkan solat, kita wajib qada. Bukan wajib qada je, wajib bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia qada dan satu hal, bertaubat satu hal pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun betul-betul. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ulama menyatakan yang demikian. Maka hukum mengumpulkan 2 waktu sembahyang. Kadang-kadang kita ni ada manusia, dia kata tak apalah, mak nanti sembahyang dah akhir zuhur, nanti mak sembahyang, nanti terus masuk asar. Dia nak mudah, tuan-tuan, macam tu. Apa hukumnya, tuan-tuan? Haram, berdosa besar. Saya ulang sekali, hukum mengumpulkan 2 sembahyang adalah berdosa besar, haram. Janganlah mak nak tengok Hindustan, sekejap lagi ni habis, mak dia nak asar, mak tak apa, nanti mak terus sembahyang asar. Haram hukumnya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maka hadis Nabi SAW daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, Rasulullah SAW mengenai orang yang melalaikan semayangnya, maka jawab baginda, iaitu mengakhirkan waktu semayangnya dari waktu asalnya hingga sampai waktu semayang yang lain. Mereka telah mensia-siakan dan melewatkan waktu semayangnya, maka mereka dikecam dengan neraka wel oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi SAW daripada Al-Hakim menyatakan, sesiapa yang mengumpulkan 2 semayang tanpa halangan, dia tak ada kerja apa pun, dia bersedap-sedap. Nabi kata siapa yang mengumpulkan 2 semayang tanpa ada halangan, maka sesungguhnya dia telah memasuki pintu besar dari pintu dosa-dosa besar, minal kabair. Maka puan-puan rahmati Allah, di bulan Rejab ini, sementara usia ada di kandung badan ni, tuan-tuan, kita berazamlah. Saya, puan-puan, tuan-tuan, berazamlah untuk kita memperbaiki sembahyang kita, untuk kita mempercepatkan sembahyang kita, untuk kita jadikan sembahyang kita yang utama. Kerana apa, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Perkara yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu as-solat kita. Kalau solat kita sempurna, tuan-tuan, insya-Allah amalan-amalan lain akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka puan-puan, Nabi balik. Dah cerita balik kan? Bila cerita balik ni nak habis lah. Dia jumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal kata, Muhammad, kamu daripada mana, Muhammad? Saya ni daripada Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra wal Mi'raj? Abu Jahal tak tahu. Maka Nabi SAW menyatakan daripada langit. Daripada langit, terperanjat Abu Jahal. Cuba kamu ceritakan. Nabi pun ceritakan. Dia ingat cerita olok-olok agaknya. Ni orang yang tak ada iman, tuan-tuan. Orang yang tidak ada iman. Dia ingat semua cerita ni olok-olok.
Maka dalam perjalanan dia jumpa dengan Abu Bakar. Dia pun menyatakan, Nabi kamu sudah gila. Adakah dia kata dia telah naik ke langit dan sebagainya. Apa kata Abu Bakar? Kalau Nabi aku yang percaya, dia kata, lebih daripada itu aku yakin, dia kata. Sebab tu Nabi menggelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mempercayai Isra' wal Mi'raj Rasulullah SAW. Maka Abu Jahal kata, kalau begitu, dia kata, aku nak kumpulkan orang Mekah supaya dia tahu cerita Nabi kamu. Maka Abu Bakar kata, kumpullah. Dalam hati Abu Bakar, kerja Muhammad dah mudah. Satu kisah Allah bagi dia solat, perintah solat akan diwar-warkan kepada semua penduduk Mekah. Pada orang, pada Abu Jahal menyusahkan, tapi sebenarnya tidak menyenangkan kerja Nabi SAW. Sebab tu kalau orang benar ni tuan-tuan, perkara yang benar semua orang akan suka dia. Sebab tu tuan-tuan nak cari pemimpin, biarlah pemimpin yang benar. Pemimpin yang tidak ada masalah, hidupnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan kempen pilihan raya tuan-tuan. Ada satu kisah tuan-tuan. Di bumi Mesir ada seorang gubernur Mesir, Amru Al-Ash. Ketika itu Umar Al-Khattab menjadi Khalifah Ar-Rashidin, berada di Mekah pada ketika itu, pusat pemerintahan Islam di Mekah. Satu kisah, Amru Al-Ash terjadi di Mesir, air sungai Nil kering. Air sungai Nil kering. Siapa yang dah pernah pergi Mesir ziarah? Seorang pun tak pernah. Tak apa. Air sungai Nil kering. Maka orang-orang di situ kata kepada Khalifah Amru Al-Ash, dia kata air ni akan mengalir jika sekiranya dia mengambil satu korban. Kena ada korban dulu, barulah air ni akan mengalir. Maka pada ketika itu Amru Al-Ash dia tak berani buat keputusan. Dia nak jumpa Khalifah. Khalifah siapa? Khalifah Umar Al-Khattab, nak ceritakan masalah. Lagi satu, Amru Al-Ash ni memang orang terpelajar, tahu tentang hukum hakam. Maka orang-orang kuno kata kena sembelih, kena buat macam kita belajar ilmu tauhid dulu, ancak, semah dan tukar ganti. Macam itulah perempuan. Maka Amru Al-Ash tuan-tuan, dia pergi bergegas ke Mesir. Bila tiba di Mesir, dia ceritakan kisah ini kepada Khalifah. Khalifah kata, kamu rehat dulu, nanti saya akan tulis sepucuk surat. Kepada siapa sepucuk surat ini? Amru bin Al-Ash tanya. Dia kata kepada sungai Nil. Kepada sungai Nil, dia kata. Maka rehat. Khalifah Umar ni tuan-tuan, dia ni orang yang warak. Walaupun dia menjadi ketua, kepala negara Islam pada ketika itu, dia ni warak orang ni. Nak cari pemimpin, dia cari pemimpin yang ada ahli tuju. Kalau pemimpin tuan-tuan yang boleh buat bangunan, yang boleh buat jabatan, yang boleh buat sekolah, yang boleh beli lembu, semua boleh. Betul tak? Tapi pemimpin yang nak membawa orang kepada dekat dengan Allah, yang nak menjadi imam, yang boleh tawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, jarang kita jumpa. Siapa pun pemerintah dia boleh buat sekolah. Siapa pun pemerintah dia boleh dirikan apa? Kondo yang hebat, pejabat yang hebat, tapi belum tentu lagi boleh mendirikan agama. Maka pada ketika itu Khalifah Umar Al-Khattab tulis surat. Dia kata, balik saja, kamu letak surat ini di dalam sungai Nil dan kamu baca. Apa isi surat itu tuan-tuan? Setelah dibaca oleh Amru bin Al-Ash, dia kata, kalau kamu mengalir kerana manusia, kamu jangan mengalir selama-lamanya. Kata Amru Al-Ash. Baca surat Umar Al-Khattab, kalau kamu sungai Nil mengalir kerana manusia, kamu jangan mengalir selama-lamanya. Kering pun tak apa. Tapi kalau kamu mengalir kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kamu menolong manusia dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berhajat apa-apa, maka mengalirlah kamu seperti biasa. Setelah surat itu dibaca, puan-puan, air pun mengalir dengan sebanyak-banyaknya air sungai Nil, puan-puan mati Allah.
Nak ceritanya apa kisahnya? Kisahnya nak cari manusia yang boleh memimpin kita, carilah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan walaupun kita tak hebat, diberikan pertolongan oleh manusia yang hebat-hebat ni, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah dikumpulkan semua orang, maka Abu Jahal kata, Muhammad, mari sini. Kamu telah kata kamu telah di Isra' wal Mi'rajkan, betul? Sekarang Muhammad, kamu angkat kaki kanan kamu. Maka Nabi pun angkat kaki kanan Nabi. Okey? Lepas tu Abu Jahal kata, kamu angkat kaki kiri kamu pula. Angkat kaki kiri Nabi. Bila angkat kaki kiri Nabi, kan Nabi jatuh tergolek, perempuan rahmati Allah. Abu Jahal dengan suku sakat dia ketawakan. Dia kata, Muhammad, macam ni kamu kata kamu boleh Isra' wal Mi'raj. Angkat kedua-dua kaki kamu pun kamu dah jatuh. Dia kata, apatah lagi kamu nak pergi Masjidil Haram, lepas tu ke Masjid Aqsa, ke Palestin. Kamu ni menipu Muhammad. Orang ketawakan. Dan pada ketika itu, tuan, yang dijemput bukan orang yang miskin saja. Ada pedagang-pedagang yang telah sampai ke mana? Ke Palestin. Dan pada ketika itu pedagang-pedagang yang sampai di Palestin daripada Mekah, semuanya orang yang kaya-kaya. Maka orang-orang itu pun menyatakan, nanti dulu, wahai Muhammad, kamu telah menyatakan kamu telah sampai ke Aqsa. Kamu tunjukkan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa, wahai Muhammad. Kalau betul kamu telah sampai ke Palestin. Maka Nabi pun meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW ditunjukkan Allah kepada Rasulullah tentang Masjidil Aqsa yang Nabi pernah pakai. Maka dia orang bertanya, berapa pintu yang ada dekat Masjid Aqsa? Nabi jawab sempurna. Macam mana tu? Macam mana ni? Macam mana tu? Macam mana ni? Nabi jawab sempurna. Maka orang-orang yang kaya tu kata, Sadaqta ya Rasulullah, Sadaqta ya Muhammad. Betul kamu Muhammad, betul kamu. Kenapa dia kata betul, puan-puan? Kerana orang-orang yang kaya ni telah berdagang di Palestin, di Masjid Aqsa, dan telah sampai ke situ. Maka pada ketika itu termenung Abu Jahal, tuan-tuan, dengan apa yang diperkatakan oleh orang-orang yang kaya itu, bahawasanya betul kamu Muhammad, Sadaqta ya Muhammad. Maka daripada kisah itu bukan ramai yang membenci Rasulullah, tapi ramai yang sayang dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan rahmati Allah, minta maaf setakat ini saja yang boleh saya ceritakan dan mengambil iktibar daripada kisah Isra' wal Mi'raj. Yang penting perempuan rahmati Allah yang saya nyatakan tadi, iaitu kita perbetulkan solat kita, terutama di bulan Rejab ini, untuk mencapai Sya'ban dan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, balighna fi Ramadan, balighna fi Ramadan, balighna fi Ramadan. Yang mana Nabi menyatakan masuknya kita di bulan Ramadan, awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. Awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, dan akhirnya bebas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih puan-puan. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan jaga kesihatan kita ikut SOP puan-puan rahmati Allah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan yang berkekalan, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم باركنا رمضان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.